Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bersiaran di laman sumber inspirasi saya, Syazani. Okey, sekali lagi bercakap untuk tim sumber inspirasi. Jadi pada video kali ini kita akan kongsikan pula berkenaan tentang yang bersifat yang bercirikan ekonomi, iaitu sebuah buku karya daripada Thomas J. Stanley dan juga William D. Danko, iaitu yang bertajuk The Millionaire Next Door. Jadi kita tertarik untuk menceritakan tentang buku ini kerana apa mesej utama yang dibawa adalah bila kita sebut tentang cara-cara nak menjadi kaya dan sebagainya, ia menyentuh tentang bagaimana sebenarnya yang menentukan kekayaan itu adalah gaya hidup sebenarnya. Bukanlah dia didatangkan dengan package orang kata apa kaya itu hidup mewah, tetapi dia bawa kaya itu adalah melalui cara hidup ataupun tabiat yang betul, yang bijak. Okey, antara yang boleh kita dapati adalah pertama, bukan sekadar kita menunjukkan kekayaan kita, bukan sekadar menunjukkan kekayaan dengan menunjukkan kereta, kemewahan, beg tangan dan sebagainya. Tetapi yang mesej yang dibawa adalah kita perlu percaya bahawa jutawan yang sebenar, mereka sebenarnya melabur duit yang betul, yang bijak. Kalau kita tengok hari ini, ramai orang yang suka untuk menunjukkan kemewahan. Tetapi di sebaliknya adalah kekacauan dalam banknya, hutang dan sebagainya itu tidak nampak. Itu di sebaliknya. Tapi yang di luar ni ditunjukkan kereta yang mewah, beg yang mewah dan sebagainya. Jadi untuk kita faham perkara ini, kita perlu mengamalkan cara hidup ataupun tabiat yang betul. Iaitu kalau nak menjadi kaya, kita perlu melaburkan duit kita kepada jalan yang betul. Instead of kemewahan dan sebagainya, itu nombor dua. Yang pertama adalah menurut buku ini, iaitu buku The Millionaire Next Door. Anda mungkin boleh dapatkan juga buku ini sama ada di Kinokuniya dan sebagainya, ataupun kalau tak ada boleh dapatkan di The Book Depository. Boleh hantar daripada luar negara ke alamat anda. Anda boleh dapati antara mesej yang kita perlu faham bahawa untuk menjadi kaya, kita perlu membelanjakan wang kita kepada jalan yang betul. Sebab kadang-kadang sekarang ni kita terpengaruh dengan ayat-ayat, istilah-istilah yang kita perlu self reward, healing. Itu tidak salah, tetapi perlu dihadkan, perlu dipantau. Bagaimana cara kita spend itu. Mengikut orang kata apa, ukur baju badan sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, iaitu yang beliau maklumkan dalam buku itu, kekayaan dibina melalui disiplin dan juga kesabaran. Sebab tak semua jutawan orang kaya ni dilahirkan dan memang sudah sedia kaya. Kebanyakannya memang tidak dilahirkan sedia kaya. Jadi kekayaan itu perlu dibina secara perlahan-lahan, secara disiplin dan juga sabar. Kalau kita tengok kadang-kadang kita dengar cerita ada orang yang dia kaya dengan cepat. Itu tidak menjadi satu kesalahan lah, kaya dengan cepat. Tapi kalau dia menjadi kaya dengan cepat bukan dengan jalan yang sepatutnya ataupun bukan jalan yang betul, maka dia berpotensi untuk jatuh dengan cepat juga. Kita kena faham benda ni, sebab kalau kita buat terlalu cepat, tentu kalau dia bukan berbina atas asas yang kukuh, tentu foundation dia tak kukuh, tentu dia akan mudah jatuh ataupun rapuh dan akhirnya menyembah bumi. Jadi kesabaran, ketekunan itu diperlukan. Waimah dalam apa jua yang kita lakukan. Sama ada anda berniaga kecil-kecilan, anda salesman ke, anda buat 2 kerja, 3 kerja untuk mencapai satu tahap kewangan yang bagus, anda sedang ke arah itu. Jadi ketekunan dan kesabaran itu diperlukan. Janganlah kita melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, yang tentunya apatah lagi kalau tentunya itu menyalahi agama. Perlulah kita jauhi mengambil hak orang, mencuri, salah guna dan sebagainya.
Jadi kedua prinsip yang kita perlu belajar, yang kita boleh dapati adalah kekayaan dibina melalui disiplin. Bagaimana cara hidup kita, pagi kita buat apa, malam kita buat apa, sedang kerja kita buat apa. Disiplin dan juga kesabaran. Adakah dalam diri kita ni kesabaran? Disiplin tu ada tak? Kalau tak ada, maka kita cek lah. Kita nak kaya ke tak? Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir untuk video kali ni, kita tak nak bercakap lama. Yang penting ringkas, padat dan dapat manfaat. Yang ketiga iaitu kita perlu buat perancangan kewangan. Kalau kita dengar sekarang ni banyak podcast, tuan-tuan, menarik juga yang dikongsikan oleh podcast yang saya dengar daripada Kaki Konten. Saya tak ingat nama podcast tu. Tapi dia menceritakan tentang perancangan kewangan dia yang begitu teliti dan dengan usia muda dia mencapai angka yang agak banyak lah. Tidak mudah untuk kita jumpa dengan orang yang usia bawah 30 boleh mencapai angka tersebut. Tapi disebabkan perancangan kewangan yang betul, sehingga dia yang umur muda pun boleh merancang kewangan hingga ke umur 70 ke 80 tahun dengan izin Allah. Okay. Kalau ada rezeki boleh dicapai umur tersebut, maka dia dapat susun apa yang dia perlu buat, apa sekian-sekian, supaya kita bertindak itu semua based on perancangan yang kita sudah lakukanlah. Namun kita letakkan segala hasil keputusan itu di tangan pencipta kita, iaitu bukan di tangan lah. Kita letakkan hasil itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. So perancangan ini nampak seperti mudah, tetapi diri saya sendirilah, perancangan kewangan itu kita perlu lakukan kalau kita nak ambil manfaat daripada apa yang dikongsikan, iaitu Millionaire Next Door. Antara prinsip yang ketiga, buat perancangan kewangan seteliti yang boleh. Apa target anda? Apa next step anda? Apa matlamat kecil? Apa matlamat besar? Next bulan ni apa? Next month apa? Quarter ni apa? Tahun ni apa? Next year apa? Dalam 5 tahun ni apa? Jadi insya-Allah bila kita dapat buat perkara itu, insya-Allah kita akan dipermudahkanlah untuk mencapai satu tahap kewangan yang kita naklah, iaitu bukan nak jadi kaya ni sebenarnya bukan untuk kemewahan lah. Tapi kaya ini adalah satu kewajipan sebagai Muslim. Kalau Allah takdirkan untuk kita membelanjakan ke arah yang betul, untuk kita as Muslim, as fardu kifayah, untuk kita berbakti kepada masyarakat lah. Kalau kita tak ditakdirkan kaya, tak ada masalah. Sebab kita sudah cuba yang sehabis baik. Tapi kalau anda yang telah ditakdirkan kaya, maka tentunya kewajipan anda untuk berbakti kepada masyarakat. Siapa lagi kalau bukan anda yang Allah SWT telah pilih, telah beri result yang baik kepada anda. Jadi ayo kita jadi yang terbaik, versi diri kita yang terbaik. Baik anda berkejaya apapun, semoga anda semua yang mendengar perkongsian ini insya-Allah dapat manfaat sedikit daripada kami di laman Sumber Inspirasi. Sekian saja kita berkongsi tentang buku kali ini berkenaan tentang ekonomi, The Millionaire Next Door. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang belum follow, belum subscribe, sila subscribe channel Sumber Inspirasi sekarang juga. Terima kasih. Bye-bye.